kerajaan, pembangkang yang saya hormati, seterusnya seantero Dewan Parlimen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perdebatan, salam ukhuwah, salam satu Malaysia. Tuan Pertua, pada hari ini saya selaku Perdana Menteri dengan autoriti mutlak ingin menegaskan usul kita pada hari ini yang berbunyi hijrah menjamin perpaduan negara dengan premis hijrah pasti menjanjikan suatu transformasi. Tuan Yang Pertua, sebelum saya memulakan unjuran penghujahan, izinkan saya untuk mengupas definisi usul kita pada hari ini. Yang pertama, hijrah dapat ditakrifkan sebagai suatu proses yang memerlukan pelaksana bagi melaksanakan peralihan, perubahan, penjanamaan semula, pembaharuan dan penambahbaikan dari suatu titik ke suatu titik yang lain. Yang kedua, menjamin dapat ditakrifkan sebagai suatu kepastian. Yang ketiga, perpaduan dapat ditakrifkan sebagai perpaduan proses menyatupadukan kaum melalui penyemayan semangat kenegaraan dan ideologi negara dalam membentuk identiti masyarakat majmuk. Dan manakala perasaan terakhir pula adalah negara, dapat ditakrif merujuk kepada negara Malaysia dirgahayu tanah airku. Tuan Yang Pertua, secara kontekstualnya dapat ditakrifkan sebagai hijrah, suatu proses peralihan dan perubahan yang pasti dan mampu untuk menyatupadukan setiap anggota masyarakat bagi membentuk identiti bersama dalam sebuah negara yang merangkumi usaha pembaharuan, penambahbaikan dan penjanamaan semula. Selesai pendefinisian. Tuan Yang Pertua, rasional yang kami bawakan pada hari ini berdasarkan 3 rasional yang utama. Yang pertama, transformasi dasar ekonomi baru. Yang kedua, perubahan ketara dari sudut politik dan dasar kenegaraan. Dan manakala yang ketiga pula adalah lonjakan aspirasi pendidikan. Semua rasional yang saya nyatakan sebentar nanti akan diperjelaskan semasa sesi penghujahan. Tuan Yang Pertua, kami di perwakilan kerajaan telah menetapkan penanda aras kami di perwakilan kerajaan, di mana kami akan menatakan ciri-ciri hijrah yang mampu menjamin perpaduan negara. Yang pertama, walaupun hijrah tersebut masih berada pada tahap permulaan dan berskala kecil, namun ia boleh dianggap menjamin perpaduan negara. Dan yang kedua pula adalah hijrah yang dilengkapi dengan pelaksana dan pelaksanaan yang bersifat jangka masa panjang dan berstruktur. Tuan Yang Pertua, seandainya salah satu daripada ciri-ciri yang saya nyatakan sebentar tadi, bolehlah kita katakan sebagai hijrah penentu kecemerlangan ummah. Tuan Yang Pertua, kami analogi pada hari ini cukup mudah. Bayangkan Yang Berhormat mempunyai mesin pengisar. Mesin pengisar makanan tersebut kami umpamakannya sebagai menjamin, di mana di dalamnya mempunyai pelbagai bahan-bahan yang perlu dicampurkan. Jadi sekiranya saya ingin mencampurkan kesemua bahan-bahan tersebut, sudah tentu saya akan menekan butang tersebut. Saya yang menekan butang itu merupakan pelaksana, dan perbuatan menekan butang tersebut merupakan pelaksanaan. Apabila semua bahan-bahan di dalam itu telah dicampurkan, maka saya jamin ramuan-ramuan dalam tersebut sudah dicampurkan dengan baik sekali. Harap jelas Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, kami di perwakilan kerajaan telah menyediakan berbagai tugasan untuk meja pembangkang, di mana mereka harus membuktikan kita pada hari ini mampukah perpaduan diwujudkan tanpa hijrah. Harap jelas. Tuan Yang Pertua, memang benar kata Babatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, mulailah saya memperkenalkan jentera kami di perwakilan kerajaan. Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan hujah saya yang pertama di bawah indikator transformasi dasar ekonomi baru. Dulu dengan saya Bangkit Pula Serikandi di perwakilan kerajaan yang akan mengutarakan lagi dua hujah kami di perwakilan kerajaan, iaitu perubahan ketara dari sudut politik dan dasar kenegaraan.
Dan seterusnya, lonjakan aspirasi pendidikan. Dan akhir sekali, Menteri kami yang ketiga yang akan memidas segala puja-puja pihak pembangkang yang rapuh seperti biskut. Tahu biskut yang hormat? Dan seterusnya, menegakkan premis kami di perwakilan kerajaan, iaitu hijrah pasti menjanjikan suatu transformasi. Tanya pertua, kini kita beralih pula kepada rasional saya yang pertama di bawah indikator transformasi dasar ekonomi baru. Dalam rasional ini, saya akan membuat perbandingan antara dua zaman di mana berlakunya penghijrahan supaya pihak pembangkang dan sidang parlimen tidak terpinga-pinga sepanjang perdebatan dan jelas dengan apa yang saya perkatakan. Ini bertuah, pada zaman dahulu wujud dasar, pecah dan perintah. Yang kaum Melayu mengerjakan pertanian, yang Cina pula sibuk dengan lombong timahnya, dan yang India kerja di estet-estet sahaja. Maka kesannya tuan yang dipertua telah wujud jurang perpaduan antara tiga kaum tersebut, tuan yang dipertua. Jadi kita perlu berterima kasih kepada penghijrahan kerana dengannya telah berlaku transformasi dari dasar pecah dan perintah kepada dasar ekonomi baru. Untuk memperjelaskan lagi tuan yang dipertua, ia adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional untuk penambahbaikan. Ia telah digubal mengikut konflik strategi serampang dua mata. Yang pertama, untuk mengurangkan kadar kemiskinan kekal dengan meningkatkan pendapatan dalam menambah peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengikut kaum. Yang kedua, untuk mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia dalam membetulkan ketidakseimbangan ekonomi dan dapat mengurangkan, seterusnya menghapuskan jurang perkauman mengikut fungsi ekonomi. Saya berikan contoh, pada tahun 1989, peratusan kadar kemiskinan telah turun secara mendadak dari 86% kepada 64%. Maka tuan yang dipertua, ini menunjukkan bahawa hijrah dalam aspek ekonomi menjamin perpaduan negara atas premis hijrah pasti menjanjikan suatu transformasi. Saya tertunggu-tunggu, manakah izin laluannya? Saya beranggapan mereka bersetuju dengan hujah kami. Maka tuan dipertua, dengan apa yang saya sampaikan sebentar tadi telah menjelaskan kepada kita bahawa hijrah menjamin perpaduan negara atas premis hijrah pasti menjanjikan suatu transformasi. Tuan yang dipertua, ingatlah, walau bergegar batu Baghdad, walau empangan Mississippi pecah sekalipun, kami di perwakilan kerajaan tidak akan berganjak walaupun seinci dengan pendirian kami, premis kami bahawa hijrah menjamin perpaduan negara kerana hijrah pasti menjanjikan suatu transformasi. Saya selaku Perdana Menteri mohon untuk terus mencadang. Pembangkang yang akan membahaskan usul ini diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Hazim bin Izzat, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Nurul Asna Hidayah binti Mior Abdul Rahman, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Khairul Ikhwan bin Abdul Khairi, Yang Berhormat Pembangkang Keempat Fatin Nabila binti Haji Abu Hassan, dan Yang Berhormat Pembangkang Kelima Hairun Najab binti Zulkifli. Kedua, loceng akan dibunyikan sekali pada minit pertama dan minit ketujuh sebagai isyarat pihak lawan boleh membuat izin laluan. Biro Dewan Parlimen sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perdebatan, salam ukhuwah, salam satu Malaysia. Tuan yang berpuas, pada hari ini kerajaan telah
pihak kerajaan telah menggagaskan satu usul yang berbunyi hijrah menjana ketamadunan bangsa. Tetapi kami di perwakilan pembangkang tidak bersetuju dengan usul yang telah dikemukakan oleh mereka, iaitu hijrah tidak menjana ketamadunan bangsa, kerana hijrah mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap faktor pelaksana dan pelaksanaan. Tuan Pertua, sebelum saya meneruskan langkah perjuangan saya, izinkan saya untuk meminda definisi pihak kerajaan. Tuan Yang Pertua, kami perwakilan pembangkang menerima definisi mereka secara literal cuma pada frasa hijrah dan menjana. Hijrah dari segi perspektif pembangkang ialah suatu proses yang mempunyai pelaksana untuk melaksanakan gerak kerja hijrah. Sekiranya tiada pelaksana, bagaimana gerak kerja hijrah dapat dilaksanakan? Kerana faktor pelaksana dan pelaksanaan merupakan elemen terpenting. Saya ulang, elemen terpenting dalam hijrah. Menjana pula kami takrifkan ialah mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap faktor pelaksana dan pelaksanaan. Selesai sesi pembinaan definisi. Seterusnya kita beralih kepada sesi pemindasan Perdana Menteri. Sebentar tadi Perdana Menteri telah membangkitkan isu hijrah menjamin perpaduan, hijrah menjana ketamadunan bangsa atas rasional menjana ketamadunan bangsa. Mereka cuma membangkitkan isu Malayan Union. Saya ingin cuba menimbulkan satu persoalan. Sekiranya hijrah itu atau Malayan itu mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap faktor pelaksana dan pelaksanaan, mana mungkin ia mampu menjana ketamadunan bangsa. Selesai sesi penjelasan Perdana Menteri. Tuan Pertua, maafkan saya, Tuan Pertua, nasional yang kami bawakan pada hari ini barisan pembangkang. Sabar dulu. Barisan pembangkang yang pertama, ketidakkeberkesanan pemimpin dan pentadbiran. Yang kedua, kelemahan pelaksanaan oleh individu, dan manakala yang ketiga, kewujudan persekitaran yang kurang memberangsangkan. Tuan Yang Pertua, kami di perwakilan pembangkang telah menetapkan penanda aras kami, di mana kami akan menyatakan ciri-ciri hijrah yang tidak menjana ketamadunan bangsa. Yang pertama, ketidakkeberkesanan pemimpin dan pentadbiran. Yang kedua, kelemahan pelaksanaan oleh individu, dan manakala yang ketiga, kewujudan persekitaran yang kurang memberangsangkan. Seandainya salah satu daripada ciri-ciri yang saya nyatakan sebentar tadi dipenuhi, maka kita tidak boleh mengatakan bahawa hijrah menjana ketamadunan bangsa. Tuan Yang Pertua, analogi kami di barisan pembangkang cukup mudah. Tuan Yang Pertua, pengukiran perlukan pengukir batu. Barulah kita boleh katakan ia sebagai proses pengukiran. Tapi Tuan Yang Pertua, penghijrah perlukan pelaksana, baru boleh kita katakan penghijrahan. Tuan Yang Pertua, kami tidak menganggap pelaksana dan pelaksanaan sebagai satu faktor lain, tetapi ia merupakan elemen terpenting dalam hijrah. Tuan Yang Pertua, kami di perwakilan pembangkang juga ingin menimbulkan suatu perbedaan, iaitu di mana mereka harus menyatakan adakah dalam bentuk ketamadunan bangsa memerlukan hijrah sebagai syarat utama. Ya, silakan Puan. Berikan jaminan kepada kami bahawa sungguhnya dengan adanya pelaksanaan ini, maka hijrah itu tidak terjamin, Tuan Yang Dipertua ataupun Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, hijrah tanpa pelaksana, maka ia tidak bolehlah dikatakan sebagai menjana ketamadunan bangsa. Tuan Yang Pertua, Tuan Yang Pertua, memang benar kata pepatah. Sabar dulu Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, memang benar kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi bolehlah saya memperkenalkan jentera kami di perwakilan pembangkang. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan hujah saya yang pertama di bawah indikator ketidakkeberkesanan pemimpinan dan pentadbiran.
Duduknya saya bangkit ulas sedikit di kami yang cantik ini akan mengutarakan lagi dua hujah kami di perwakilan pembangkang, iaitu kelemahan pelaksanaan oleh individu dan manakala yang ketiga kewujudan persekitaran yang kurang memberangsangkan. Dan akhir sekali pemusnah utama kami pembangkang yang ketiga yang akan membidas segala hujah pincang dari pihak kerajaan dan seterusnya menegakkan premis Parlimen sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, kini tibalah giliran saya, pembangkang yang pertama yang akan berdiri utuh menjalankan dua gerak kerja. Pertamanya, membidas segala hujah rapuh Perdana Menteri dan rakatnya Tuan Yang di-Pertua, dan yang keduanya menyatakan dua lagi hujah kebenaran kami, kemenangan kami, barisan pembangkang Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya melangkah lebih jauh, ini saya perbetulkan kehilafan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Mereka kata kami tidak cakna Tuan Yang di-Pertua, sedangkan dah jelas kami katakan bahawa pada hari ini pihak pembangkang berpegang pada premis hijrah tidak menjana ketamatan bangsa kerana hijrah mempunyai kebergantungan yang amat tinggi terhadap faktor pelaksana dan pelaksanaan. Itu bukannya pertukaran usul, itu adalah premis kami, pendirian kami, kemampuan kami pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Jelas, bukan usul baru, premis Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua pada hari ini pihak pembangkang berdiri untuk mempertikaikan keberkesanan hijrah daripada faktor pelaksanaan dan pelaksanaan. Yang di-Pertua, pelaksanaan dan pelaksanaan bukanlah faktor lain, tetapi merupakan elemen terpenting dalam hijrah, kerana tanpa pelaksana tiada hijrah, tanpa pelaksanaan tiada hijrah. Kerana Tuan Yang di-Pertua, hijrah tak berdiri atas kakinya sendiri. Hijrah memerlukan sokongan pelaksana, memerlukan sokongan pelaksanaan untuk menjayakan hijrah Tuan Yang di-Pertua. Yang di-Pertua, kita ingin bawa sekalian warga Dewan ke sesi pembidasan hujah Menteri yang pertama terlebih dahulu Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua bangkit pada seperti tadi membincangkan tentang ketahanan bangsa daripada aspek ekonomi. Tuan Yang di-Pertua, kami ingin menimbulkan pertikaian. Andai kata pelaksana ekonomi itu, pelaksana dalam melihat ketahanan ekonomi tidak melakukan gerak kerja hijrah dengan baik, wujudnya jenayah bola putih, adakah mampu hijrah kita katakan menjana keamanan bangsa, sedangkan hijrah adalah perkara yang mempunyai kebergantungan yang amat tinggi terhadap faktor pelaksana dan pelaksanaan. Adakah wajar kita iktiraf sesuatu yang mempunyai kebergantungan sebagai menjana keamanan bangsa? Silakan Yang Berhormat. Yang berhormat daripada Ketua Pembangkang hingga kepada Ketua Pembangkang, Hashim mengatakan pelaksanaan. Bagaimana pula hijrah dilakukan tanpa penghayatan? Respon. Yang di-Pertua, sebenarnya hari ini kami pihak pembangkang berpegang teguh pada premis kami. Kami konsisten. Premis kami kata pelaksanaan. Kami konsisten, berpegang teguh, tidak merewang ke mana-mana Tuan Yang di-Pertua. Tambahan pula, kerana kami yakin tanpa pelaksana tak ada hijrah. Hijrah tidak bermakna tanpa pelaksana atau pelaksanaan. Penghayatan adalah aspek dalam pelaksanaan Tuan Yang di-Pertua. Yang di-Pertua, seterusnya berdasarkan hujah pihak Perdana Menteri yang menyatakan tentang politik dan bertua. Kami berbalik pada isu tadi, mempertikaikan. Ada kata pelaksanaan dalam politik ini terlibat dalam beberapa perkara yang mungkin boleh menjejaskan keberkesanan hijrah. Wajarlah kita katakan hijrah mampu menjana ketahanan bangsa, sedangkan kebergantungannya tinggi terhadap faktor pelaksanaan dan pelaksanaan. Silakan yang kedua. Yang Berhormat, saya ingin bertanya toleransi antara hijrah dan pelaksanaan. Apakah Yang Berhormat mampu jamin kepada kami toleransi hijrah dan pelaksanaan itu akan menjana ketamadunan bangsa? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, hijrah dan pelaksanaan. Yang di-Pertua, hijrah adalah proses. Proses perlukan pelaksanaan. Mana mungkin hijrah berjalan sendiri. Selesai saya kira pembidasan, kita beralih ke sesi penghujahan. Yang di-Pertua, hujah saya pertama berbunyi kelemahan pelaksanaan oleh individu. Tuan Yang di-Pertua, dalam hujah ini akan saya terangkan bahawa sesungguhnya kelemahan pelaksana, sedangkan pelaksana adalah elemen penting dalam hijrah, boleh membantutkan, menjejaskan keberkesanan hijrah, kerana hijrah mempunyai kebergantungan yang teramat tinggi pada faktor pelaksana dan pelaksanaan Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua,
Jadi mana mungkin kita menjadikan sesuatu yang harus ditetapkan hal tujuhnya sebagai penjana ketamadunan bangsa Tuan Yang di-Pertua. Kan yang pertua saya balik ujian saya yang terakhir di bawah indikator kewujudan persekitaran yang kurang memberangsangkan. Yang pertua dalam ujian akan saya terangkan sesungguhnya terdapatnya persekitaran yang boleh membelenggu kelicinan pelaksanaan hijrah. Seterusnya membuktikan hijrah tidak menjana ketamadunan bangsa kerana kebergantungan yang amat tinggi terhadap faktor pelaksana dan pelaksanaan Tuan Yang di-Pertua. Saya beri contoh, ketika tamunan Yunani Tuan Yang di-Pertua, ahli sains ketika itu Tuan di-Pertua dipenjara kerana mereka mengeluarkan pendapat yang melanggar norma masyarakat, iaitu ketika itu dipegang oleh golongan gereja Tuan di-Pertua. Ini menunjukkan bahawa persekitaran boleh membelenggu kecemerlangan individu kerana wujudnya autoriti lain seperti yang dikatakan oleh ketua pembangkang saya sebentar tadi Tuan Yang di-Pertua. Oleh kejelas Tuan di-Pertua, kewujudan persekitaran yang kurang memberangsangkan bahkan memberikan rangsangan yang negatif, seterusnya menjejaskan keberkesanan hijrah. Kerana Tuan di-Pertua saya nyatakan banyak kali telah saya nyatakan bahawa hijrah itu terletak secara mutlak hanya ke atas pelaksanaan. Jadi di-Pertua mana mungkin perkara yang punya kebergantungan kita jadikan sesuatu yang kita iktiraf mampu menjana ketamadunan bangsa Tuan Yang di-Pertua. Selalu saya mengingat, saya tegaskan sekali lagi premis pihak kerajaan, premis kami hari ini ialah hijrah tidak menjana perpaduan, tidak menjana ketamadunan bangsa kerana hijrah mempunyai kebergantungan yang teramat tinggi pada faktor pelaksanaan. Itu premis kami, itu pendirian kami konsisten dipegang hingga ke akhir perdebatan. Itulah pendirian kami. Saya selaku menteri yang pembangkang yang pertama mohon